Kita boleh berbincang tentang keadilan dalam rumah tangga. Ya, cinta saja tak mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anda bersama dengan saya Idayur Rahman untuk Insight Keluarga episod 12 kali ini dengan tajuk Perkahwinan, Cinta dan Keadilan. Sebelum ini kami telah pun membawakan kepada anda Insight Keluarga dengan tajuk Perkahwinan antara realiti dan fantasi. Bagi yang baru mengikuti episod kali ini, anda boleh membuat carian Insight Keluarga di dalam channel TV Ikram ataupun ke laman page FB Wanita Ikram Malaysia. Hidup berpasangan adalah fitrah semula jadi untuk tiap sesuatu. Umpama siang dengan malam, pasang dan surutnya lautan. Begitu juga dengan manusia, melalui perkahwinan menemukan pasangan untuk mengharungi segala suka duka kehidupan. Alhamdulillah, menemani saya pada malam ini ialah seorang tetamu istimewa yang saya hormati yang merupakan Profesor ONG dari Pendidikan Perubatan UKM, pakar perunding obstetrik dan ginekologi Fakulti Perubatan UKM, selaku pengasas dan juga pengarah Akademi Dr. Har, Profesor Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj. Apa khabar Dr. Har? Alhamdulillah sihat Idayu. Terima kasihlah ya kerana orang kata menjemput Dr. Har untuk bersama malam ni. Okey, sebenarnya tetamu undangan kita kali ini tidaklah perlu dipenarkan lagi kerana suaranya, susuknya memang tak asing lagi kedengaran di radio ataupun kaca televisyen kita. Cuma saya nak tahu teringin nak tahu bagaimana mulanya Profesor Ha yang mempunyai latar belakang dalam bidang perbidanan dan sakit perut ni boleh terlibat dalam pembangunan keluarga. Boleh Prof Ha kongsikan sikit? Okey, bila Idayu tanya macam tu dah kena mengimbau mungkin 30 tahun punya kerja dan jadi pakar ni pada tahun 1997 ya. Jadi dah hampir 24 tahun dan Dr. Har pun sebenarnya dah di hujung career profession Dr. Har lah. Ya, dengan anak bersara insya-Allah bulan Jun ni pada usia 56 insya-Allah Idayu daripada UKM. Tapi dia macam ni, bila jadi doktor ni kita ni jadi orang yang di hujung sekali. Ya, semua perkara dah berlaku pada pesakit tu kan. Akhirnya mereka tak mengalami kesakitan fizikal lah selalunya. Bagi bidang ONG ni memang wanita ya yang hamil atau yang tak hamil, dan bila jadi doktor ni Dr. Har bukan hanya melihat kepada fizikal tu saja, tapi sebenarnya banyaklah yang berlaku dalam kehidupan wanita ni. Cara dia berfikir, kemudian mungkin emosi dia, dan akhirnya bila dah terlalu berat tu jadilah sakit yang tu. Jadi Dr. Har menganggap bahawa tak boleh hanya duduk di setting hospital saja, mesti terjun ke dalam masyarakat untuk sama-sama bersama dengan wanita ini mengembangkan potensi dia. Ya, sebab kita ini adalah ahsan takwim. Allah ciptakan kita sebagai sebab kejadian dan makhluknya. Maka sangatlah sedih ya bila melihat insan yang begitu banyak potensinya tu mungkin disebabkan oleh banyak keadaan itu, maka dia tidak melihat dirinya sebagai seorang insan yang sangat banyak keistimewaan itu. Dan khususnya kalau dia seorang ibu je Idayu, dia betul. kena mempunyai tujahan dan daya kekuatan di dalam dirinya sebab dia kena membesarkan anak-anak itu ya. Dan saya nampak di situlah mulanya saya punya pembabitan ya, secara bukan hanya di hospital tu saja, maknanya bukan rawatan saja, kena juga pada aspek meningkatkan kesedaran dan juga pencegahan, insyaAllah. Okey, menarik. Saya kira supaya penonton yang dengar ni boleh mengambil juga inspirasi daripada Prof Ha membawa kelebihan yang berdiri untuk orang lain juga. Okey, berbincang tentang keluarga ni, pastinya keluarga tu dimulai dengan sebuah perkahwinan antara suami dan juga isteri Dan kalau kita lihat dulu-dulu lah fasa nenek kita, mak ayah kebanyakan dalam sebuah keluarga hanya lelaki je yang keluar bekerja. Tapi keadaan sekarang sangat berbeza lah, di mana wanita pun keluar bekerja dan bersama bersusah payah, tetapi masih ada lagi sebilangan yang bila balik ke rumah hanya isteri saja yang membuat kerja-kerja rumah ni, memasak, basuh baju dan sebagainya lah. Jadi soalan yang pertama, di manakah keadilan untuk wanita? Boleh Prof Ha kongsikan?
Baik, terima kasih Dayu. Tajuk ni sebenarnya ataupun perkara yang kita nak sentuh malam ni sebenarnya satu yang berat. Ya? Jadi tanggungjawab Dayu dan Dr. Hari ni adalah untuk mencerahkannya supaya dia nampak ya, boleh kita tangani ya, sebabnya kita dah banyak cakap tentang ni ya, dan kita pun sebenarnya apa yang berlaku adalah sekalipun adanya perubahan dari struktur sosial itu, wanita mula keluar bekerja ya, dan tapi tanggapan dan juga jangkaan ya, expectation itu, apa yang diharapkan itu baik suami atau isteri masih pada takut lama. Ya, dia mungkin dilihat ibu dia yang selalu masak di rumah, basuh baju, siapkan semua ya. Jadi dia ingat isteri dia pun akan buat macam tu juga. Padahal isterinya ya bukanlah seorang suri rumah sepenuh masa. Walaupun isterinya suri rumah sepenuh masa pun lah, ya kita mungkin kena melihat dalam konteks masa yang ada 24 jam ini mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi mungkin ya sekarang ini keutamaan kita mungkin bukan hanya menguruskan rumah tangga yang kita tahu kan ni Dayu, satu hari itu pun tak cukup masa tu, tetapi Tak kita habis kena kerja. bijak untuk memberikan keutamaan dan prioriti khususnya untuk anak-anak kita contohnya kan. Jadi sebab ada ramai antara suri rumah juga yang suri rumah ya, maknanya dia ada di rumah tetapi disebabkan oleh ya mungkin salah meletakkan prioriti ni, kita dapati masa yang ada di rumah itu tidak juga digunakan untuk anak-anak contohnya ya, untuk membangunkan ya aspek Pribadi. pendidikan dalam rumah tangga. Itu juga nanti akan ada impak dari sudut ya keseluruhannya. Jadi dalam topik ni agaknya Dayu, Dr. Han nak keluar daripada klise yang selalu. Maknanya wanita keluar bekerja lepas tu nanti dia tak boleh urus rumah tangga dia. Pada saya bekerja tu tak bekerja tu adalah satu faktor yang sebenarnya banyak bergantung kepada wanita itu sendiri dan suaminya. Jadi mungkin kita melihat sekarang ni bagaimana interaksi antara suami dan isteri itu ya, dan bagaimana di peringkat awal lagi kalau kita tidak lakukan sesuatu dia akan berkesudahan lah dengan ya yang itu tadilah ya, suami langsung tak buat kerja, isteri saja yang buat, akhirnya isteri yang tertekan lepas tu begitu. So sebelum kita sampai kat situ kita memang kena lihat daripada the grand design daripada awal-awal lagi kan. Nah, Y2 kita berkahwin tu kan ya, penerimaan kita atas satu sama lain, apa yang kita nak capai selepas ni. Semua tu kalau boleh Hidayu, kita pergi dari situ. Supaya kita tidak habiskan masa perbincangan kita dengan marah-marah saja dengan orang lelaki yang tak memahami kita ni kan. Lepas tu orang lelaki pun marah juga kita. Ya, kamu tu sepatutnya duduk di rumah jaga anak. Tapi bila kita katalah kita resign duduk di rumah pun masih tak selesai juga masalahnya. Rupanya bukan status bekerja tu Hidayu. Ramai wanita bekerja termasuk Hidayu dan saya sendiri kan. Yang mana bila kita utamakan ya dari aspek itu, maka kita boleh duduk ya dengan suami kita, pasangan kita untuk berbincang. Dan akhirnya itu sebenarnya yang kita nak. Jadi mungkin kita berbincang di situ Hidayu. Boleh. Maksudnya kita berbincang daripada awal, daripada apa tentang perkahwinan tu sendiri kan. Fasa-fasa dalam perkahwinan. Betul. Okay, so Dr. Han terus bincangkan ya Hidayu ya. Dan Hidayu kalau ada apa-apa yang Hidayu rasa macam tak faham ke atau rasa keliru sikit tu, Hidayu bagi tahu je. Okay, Dr. Han mungkin ada antara layar yang pernah mendengar perbincangan Dr. Han tentang perebutan kuasa di dalam rumah tangga ni. Selalu kita kata perebutan kuasa ni politik aja, tapi jangan lupa di rumah tangga politiknya bermula politik di situ juga sebenarnya. Betul jadi pertama hari-hari ya betul, yang itu tu lagi dahsyat sebenarnya. Jadi tetapi insya-Allah kalau ya politik rumah tangga tu dapat kita tangani dengan baik, insya-Allah ya ahli keluarga tu, suami, isteri semua dapat menangani, dan anak-anak juga dapat menangani segala pancaroba ya di dalam kehidupan kita ni lah. Tempat kerja pun ada politiknya. Kadang-kadang tu dalam kejiranan kita tu ya, persatuan jiran tetangga dalam tu kawasan kampung kita pun ada politiknya, semua ada. Tetapi inilah asasnya bagaimana kita mengendalikan ya pertelagahan dan juga perebutan kuasa ni. Jadi Dr. Han nak mungkin ya nak sharekan beberapa slide saja sebenarnya, Hidayu tak banyak, tentang fasa perhubungan. Okey, Hidayu nampak dah ya? Boleh nampak kan? Okey. So ada fasa-fasa ni Dr. Han tengok banyak sebenarnya fasa-fasa ni, tapi yang Dr. Han ambil ni daripada Susan Campbell. Kata dia revise balik ya, dia meletakkan saranan dia bahawa fasa perhubungan dalam
segala bentuk hubungan sebenarnya dalam konteks ini rumah tangga lah ya. Dia bermula dengan fasa romantik dulu, di mana dalam fasa ni semua cantik lah, semua indah, semua comel ya, semuanya boleh saja kan. Tadi ya, kalau bau badan ke bau apa-apalah semua wangi. Boleh pejam Tapi mata ya, semuanya macam, dan inilah fasa yang sering digembar-gemburkan. Nak ni Valentine's Day nanti inilah kan yang nampak semua cantik je kan ya. Jadi tapi tak lama lepas tu kita masuk kepada perebutan kuasa. Ya, yang ini yang orang selalu tak cerita ya. Dalam saya baca dan tu dia kata berapakah tempoh romantik tu, berapakah selalunya purata masa romantik, fasa romantik. Dia kata dalam setahun. Tapi ada juga yang mengatakan seawal 3 bulan kita dah masuk fasa yang kedua. Itu fasa perebutan kuasa. Nanti Dr. terangkan sebab inilah fasa yang paling kritikal dan crucial. Maknanya kalaulah fasa ini kita boleh tangani, maka kita berpeluanglah untuk pergi ke fasa kestabilan, kemudian fasa komitmen, dan yang fasa kelima ni kalau dalam Susan Campbell dia kata bliss stage. Dah letak situ fasa rahmah. Yang kat sini ada sakinah mawadah rahmah. Jadi sampai ke tidak kepada rahmah tu, dia banyak bergantung sebenarnya ya kat sini. Jadi Dr. Han mungkin ya nak terangkan tentang perebutan kuasa. Misalnya dalam perebutan kuasa ni kita dah hilang dah masa fasa romantik tu Dayu. Kita dah mula kenal hati budi dah kan. Kita kata alamak macam ni ke dianya ya. Bukan dia saja tahu, kita tahu keluarga dia ya, dia ada tradisi dan kebiasaan yang aduhai ya, sangat-sangat menjolok mata, tekak dan telinga kita contohnya kan. Tapi macam mana ni? Dan akhirnya masa inilah juga ya mulanya ya pasangan itu mula mencari tempat dia di dalam rumah tangga tu ya. Siapa bos? Kan kita nak siapa bos je. Seorang bos, seorang mesti ikut begitu ya. Jadi dalam perebutan kuasa ni Dr. Har suka terangkan dari sudut gambar rajah aja senang Dayu kan. Bila ada gambar rajah ni lebih mudah sebenarnya kan. Jadi perebutan kuasa ni tadi ingat ya fasa seterusnya ada kestabilan. Jadi dia sebenarnya sampai ke tidak kita ke fasa seterusnya tu dia bergantung kepada 3 keadaan ini. Ya. Satu keadaan pasangan ini ya dia dalam tempoh fasa tu didapati mereka ada ketegangan kuasa. Dia panggil power tension ya. Dan di sini sebenarnya cara berfikir pasangan ni masih lagi aku. Me, myself, I and mine. Oleh sebab tu ini saya punya. Dan yang tengok kan orang sebelah sana pun masih saya juga lagi. Masih I juga lagi. So akhirnya mereka bertembung lah. Jadi saya lawan awak. Dan dalam konteks ini mereka saling bertarikan, ya, saling bersaing begitu, saling berlawanan ya, dan hilanglah kepercayaan, hilang rasa hormat ya. Dah mulalah timbul rasa kesangsian begitu. Dan akhirnya ya mereka merasakan saya kena menang, yang satu orang lagi kena kalah. Dan terutama kalau kita rasa kitalah yang paling baik dan orang tu kena berubah macam kita kan. Akhirnya dua-duanya menarik dan cantiknya tu ada analogi bertarik tali ni. Tapi tali tu bukan tali boat tu kan. Ni tali ni benang aja. Tapi benang ni dia kena tegang. Kalau kendur je tak best lah. Dia kena tegang. Tapi tak boleh tegang sangat. Tapi kalau ketika dua pihak tu menarik, semenyentak gitu, sikit-sikit sentap memanglah ya dia jadi snap putus. So di sini berlakulah perceraian. Dan ini kalau ikut Profesor John Gottman ya daripada Institut Gottman, dia kata yang ini dalam tempoh 5 tahun pertama perceraian. Ya, berlakulah perceraian 5 tahun pertama perkahwinan tu. Memang they cannot stand each other. Yang ini ni yang perlu belanga terbang melayang-layang lah ya. Jadi so yang ini memang adanya di situ pertembungan. Okey. Yang kita nak kan adalah perkongsian kuasa. Dan di sini sebenarnya apabila berkahwin itu ya masing-masing masuk dalam perkahwinan itu dengan objektif utama bahawa saya tambah dengan awak menjadi kita. Ya, me plus you becoming we. Ya, atau us begitulah Dan kalau we tu saya suka we tu sebabnya M tu kita terbalikkan M tu atas ke bawah dia jadi W. So me plus you equal to we. Tetapi dekat sini sebenarnya kita lihat di sini adalah perkongsian kuasa. Dia bukannya nak berlawan nak tadi tu saling kedua pihak ya saling nak memberi dan menerima. Sebabnya sharing ni is about giving and taking ya. Tapi tak boleh seorang tu take saja, seorang tu give saja. Dia kena pagi tadi itulah ya suami yang tarik yang nak
nak minta sesuatu kan. So isteri kena give. Ya, tapi petang ni pula terbalik pula. Ya, ada satu lagi perkara yang terpaksa kita hadapi, isteri pula yang menarik. Maka suami pula yang mengendurkan tu supaya tali ni tadi tidak putus. Ya, dan oleh sebab itu inilah yang mana ya ada banyak kolaborasi, dan tentu sekali yang menjadi asas kepada ni adalah hubungan yang efektif, komunikasi yang jelas ya. Kalau saya terasa hati, saya minta maaf bang, saya terasa hati ni, terus cakap je. Dan mereka saling percaya dan saling hormat menghormati, dan apa yang nak terhasil daripada hubungan itu adalah menang-menang. So kat sini lah bolehnya sakinah. Jadi bila sakinah, bolehlah nak ke rahmah tadi tu kan ya. Dan ini berlaku ya, yang ni Dr. panggil sebagai secret recipe ni. Ini bukan secret recipe yang kita boleh panggil dengan hantaran makanan tu ya. Grab ke apa? Ini memang resepi atau ramuan yang misteri, yang rahsia, hanya untuk pasangan itu saja di atas muka bumi ini. Kita mungkin boleh mengambil iktibar ya, mencari Dayu punya kisah agaknya Dr. boleh dengar. Tapi Dr. Har tak boleh apply yang itu yang sama dalam hubungan Dr. Har sendiri. Sebab Dr. Har kena mencari sendiri di mana sebenarnya ya secret recipe Dr. Har tu. Jadi yang ini sangat sangat menarik ya, kerana ya ini kita terus mengenali satu sama lain itu sepanjang hayat kita. Namun yang kalau kita nak bincangkan yang buatkan kita menjeruk perasaan ya, makan hati bulan jantung tu yang ni, yang ketiga ni. Di mana ya selepas saja fasa romantik itu kita dapati sudah ada ketidakseimbangan kuasa. Jadi caranya Dr. punya equation ni adalah, bayangkan macam ada dua belon ya, satu belon hitam nama saya, atau satu lagi belon awak tu ya, yang putih. Sama ada belon putih ni makin membesar dan yang belon satu lagi tu sama ada dia saiz yang itu saja ke atau dia makin mengempis. Satu lagi lah ya. Sama ada itu mana awak tu ya, pasangan kita yang makin dominasi dan kita terpaksa lah mengalah ya, dan di situ kita terpaksa pasrah lah ya. Dan ataupun sebaliknya, kita pula yang sentiasa mendominasi kan, kita nak segala-galanya kita ikut kita dan seterusnya, dan yang pasangan kita terpaksa mengempis untuk accommodate ya hubungan ini supaya tali tadi tu tidak terputus. Tapi apa yang berlaku adalah segala hubungan itu sebenarnya moving to the direction oleh orang ya, pergi menuju ke arah yang memang mendominasi tadi tu, dengan harganya adalah seorang lagi tu merasa sangat sangat tertindas, sangat tersisih begitulah ya. Sama ada itu adalah suami yang dominasi ataupun isteri yang mendominasi, maka suami pula yang akan mengalami ini. So ini adalah sebenarnya penderaan, dan inilah berlakunya ketidakadilan. Tetapi kalau kita lihat selalunya pasangan yang dua ni, yang kongsi kuasa dan juga ketidakseimbangan kuasa ni, dia akan masuk ke fasa seterusnya, Idayu. Dia akan masuk ke fasa kestabilan. Nampak stabil lah kan ya. Tapi kadang kita tahu Ayu kan, kita dengar suami dia cakap dengan isteri dia pun kita tahu ya, cara isteri tu dengan dan dalam konteks ni sebenarnya yang seorang agresif, yang seorang pasif. Yang agresif ni dia tak peduli pun ya perasaan, keinginan ya, mungkin suara pandangan yang seorang lagi, sebab dia merasakan dia saja yang betul ya, hak saya saja yang perlu dipenuhi, hak awak saya tak kisah. Dan orang yang pasif ni pula dia terbalik ya, tak apalah ya, hak saya tak penting, hak awak yang penting. Orang lagi seronok lah yang tu ni. Tapi sampai mengalah sampai bila kita nak mengalah ni Dayu. Ya, jadi oleh sebab tu masuklah juga kestabilan ya. Perkongsian kuasa ni insya-Allah dia sampailah ke rahmah ya. Tapi yang ini ni okey, yang ketidakseimbangan kuasa ni dia akan masuk kepada fasa kestabilan. Nampak okey je kan? Walaupun kita tahulah suaminya garang, isterinya queen control lah, kita selalu kata begitu kan. Tapi dan mereka masuk komitmen ya. Komitmen ni pula adalah apabila ya sudah ada orang kata anak kita kan ya, anak kita nak pergi masuk universiti ya, yang sebab anak itu merupakan satu lagi pihak ketiga yang kita sangat sayang. Kedua-duanya sangat sayang. So kita orang kata beralah lah dan ini juga kalau katalah penderaan fizikal pun kan Ayu, kita punya pengalaman ramai wanita yang kena fizikal pun ini emosi dah lama lah, walaupun dah naik tangan suami tu masih duduk di situ juga, kerana kita rasa kita committed lah ya dengan memastikan anak-anak kita tu.
berada dalam satu rumah tangga yang ada ibu dan ayah dia. Tapi kan, okey, yang ni last sekali, kita lihat apa kesudahan dia. Untuk yang perkongsian kuasa tu, alhamdulillah, inilah akan sampai kepada fasa yang kelima, sehidup semati. Ya, segala ni bukannya maknanya pasangan ni tak ada masalah, ada ni. Tetapi yes, penyelesaiannya efektif, penyelesaiannya adil saksama, penyelesaiannya mengambil kira semuanya. Kepimpinan dalam rumah tangga ni adalah kepimpinan kolektif. Ya, dia mementingkan bahawa kan kita ni kat rumah tangga ni dia banyak projek kan, projek besar, projek kecil. So, siapa nak jadi ketua projek ni ya? Jadi orang yang kena menjadi ketua projek ni mestilah yang paling berpengetahuan, paling berpengalaman, ya, dan ada kemahiran dan juga mempunyai strategi macam mana nak menyelesaikan projek ni. Kalaulah projek itu sebenarnya bila kita tengok 4 syarat ni ada pada ibu, maka ibulah jadi ketua projek tu. Ya. Ataupun katalah anak kita dah mula besar kan, ni Dayu ya, dah masuk sekolah tingkatan 5 dan dia memang ada ciri-ciri yang ini, maka kita benarkan dia yang menjadi pemimpin. Ini ada perkongsian kuasa. Maknanya bukannya perkongsian kuasa ibu dan ayah saja, tapi juga dengan anak-anak kita, khususnya anak kita mungkin besar. Inilah dia insya-Allah yang akan membawa mawadah dan rahmah. Ya, segala apa orang kata naik turun kehidupan itu kita bersama ya. Tapi yang ketidakseimbangan, yang ketegangan kuasa tu dia memang sampai fasa 2 tu tak boleh pun masuk fasa kestabilan dan komitmen ya. Tetapi untuk yang ketidakseimbangan kuasa ni, dan ni yang banyak kita bincangkan ya, wanita yang menderita ya, bukan wanita saja ya. Walaupun insight ni kita mungkin fokuskan kepada wanita, tapi ramai juga lelaki yang dalam keadaan begini, masuklah kestabilan, masuklah komitmen, tapi takkan mampu masuk kepada rahmah. Jadi di sini berlakulah sama ada ya perceraian yang sah, maknanya pergi ke mahkamah pejabat qadi, Jabatan Agama Islam, dan cerai secara official. Yang ini dinamakan perceraian lewat lah kan ya. Dah kita pun dan ini ketika ni dah ada anak cucu menantu ni. Dan kita pun ni terkejut juga kenapa mak ayah kita bercerai. Tapi sebenarnya inilah yang berlaku ya. Sama ada kalau saya perempuan dia mungkin minta cerai, tapi kalau dia lelaki dia akan kahwin yang lain. Ataupun mereka mungkin tak bercerai. Ramai ni tak bercerai ya, Dayu, sebabnya yelah kalau cerai tu kan dah dan orang pun kata takkan kot ya Tuan Haji dengan Mak Haji ni. Jadi mereka sebenarnya berpisah ya, anak-anak saja yang tahu ya, mungkin ibu dia bawa lah sebab dia tahu ibu tu banyak menderita dengan ayah macam ni. Anak-anak bawa pergi duduk dengan dia orang, ayah duduk seorang, ayah kahwin dengan bini baru isteri yang muda. Ataupun mungkin dalam rumah juga ya, ini saya dengar tapi ini menjadi rahsia rumah tangga tu lah ya. Rumah tu dah jadi macam ada partition dia, ada orang kata pembahagi dia ya, mana area untuk ya suami dan mana kawasan untuk isteri. Mereka tak bercakap, keluar masuk ikut pintu yang berbeza. So ini sebenarnya kerana ya mungkin ya tak dapat melayari kehidupan itu dalam konteks ni tadi ya, perebutan kuasa itu, dan akhirnya kita di sinilah adanya penderitaan yang merasakan ketidakadilan, ketidaksamaan ya, dan dia sebenarnya ada impak lah kepada hubungan rumah tangga kita dan ahli keluarga kita. Okey, baik. Itu fasa, saya rasa fasa yang sangat penting untuk semua pasangan yang berkahwin tahu. Sebab kadang-kadang memang kita banyak ditayangkan dalam drama ke dalam cerita hanya ada fasa romantik tu saja, tapi kita tak betul-betul tahu adanya fasa perebutan tu. Mungkin kita mengalami ni tapi kita rasa macam okey, sebab kadang-kadang memang kita rasa macam lelaki sebagai ketua keluarga dialah yang akan memimpin dan dia memang berhak. Tapi kalau tengok daripada sini memang fasa perebutan kuasa tu untuk adil tu adalah dengan kita suami dengan isteri menang bersama win-win. Jadi Dr. Ha, macam mana sebenarnya kita nak hadapi perebutan kuasa tu sehingga boleh mencapai tingkat kestabilan tu ni? Apa tips yang Prof boleh kongsikan? Pertama sekali kesedaran bahawa selepas fasa romantik ni kita masuk fasa perebutan kuasa. Tak dapati kalau pasangan yang sebenarnya dia orang kata, Prof yang ni kena bagi tahulah masa dekat kursus perkahwinan. Tak apa, nanti kita tengok kena ada silibus ni. Jadinya semua pasangan muda ni dia akan menunggulah dan dia tahu fasa selepasnya adalah fasa perebutan kuasa. Dan apabila dia masuk ke dalam itu, dia kena, dan pada saya di sinilah mungkin kalau katalah drama ke apa, dia sama ada tunjukkan romantik saja yang seronok lah kan, semua orang suka happy-happy bunganya lawa saja
The next fasa terus ada ketegangan kuasa. Kemudian cerai. Kan kemudian adalah yang ni curang lah, yang ini begitu begini, dan nampak tak ada jalan lain melainkan kita berpisah. Ya, tetapi kita mungkin perlu mengingatkan pasangan ni sebenarnya bila masuk perebutan kuasa, dia kira macam ni lah, kalau naik naik perahu ke naik bahtera ni berdua, masa kita nak lancarkan perahu bahtera perkahwinan mereka ni, rumah tangga mereka, kita bagi tahu awal-awal ni semua cantik, pemandangan lawa, laut pun tenang saja, tapi nanti dia sampai tu dah mula dah ada ombak, ada taufan dekat situ, dan mungkin kadang-kadang kedua suami isteri tercampak keluar naik lemas tu dengan air yang dengan lautan tu. Jadi di sini mereka kena ada pelampung keselamatan. Dan pelampung keselamatan itu sebenarnya adalah ibu bapa, kedua-dua pihak dan juga rakan-rakan untuk membantu mereka terapung di dalam fasa perebutan kuasa ini. Dan akhirnya mereka perlahan-lahan mencari dia punya resepi tu. Dia bukannya automatik tu. Dan ini agaknya yang buatkan orang sangat takut. Ada orang tak nak kahwin sebab inilah yang paling ditakuti. Lepas tu kalau dia tak diberitahu, bayangkan Dayu, kita ni naik sampan, kita ingat sampai tu yang ada lagu, aku ingatkan terang sampai ke petang rupanya gerimis di tengah hari contohnya kan. Dia tak tahu gerimis tak apa, ini taufan ni. Jadinya tak tahu berapa batu nautika punya kuatnya angin tu. Jadi kalau kita dah tahu, kita dah sedia dah ada kita punya pelampung, ada kita pakai baju keselamatan kita pun adalah persediaan kita. Jadi mungkin kadang tu terpukul juga kita, tetapi yang paling penting ada orang khususnya ibu ayah kita sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat orang yang mereka yang hasil daripada keluarga yang dia lihat ibu ayahnya memang melalui fasa ini, dan kita sekarang ni dah nampak mereka di fasa rahmah, keyakinan mereka kepada institusi perkahwinan sangat tinggi. Tetapi kalau misalnya kita lihat berantakan dan anak-anak juga mengalami satu kesan yang sangat mendalam, maka hilang dia punya keyakinan, sebab pada dia ada satu saja maknanya romantik, lepas tu ketegangan kuasa, perebutan kuasa, ketegangan kuasa habis. Namun satu lagi yang mungkin buatkan orang cuak juga tu, khususnya kepada mereka yang melihat ibunya terdera sepanjang hayat ni. Dia tahu mak dia tu nangis sorang-sorang lah dekat bilik air kan. Lepas tu kita tanya, mak ngapa? Mak tak ada apa, mak kata kan. Kalau kita tak nak lah kahwin nak jadi macam ni. Itu pun satu juga lagi. Jadi pada pandangan saya, mungkin yang lebih ketara di sini adalah untuk mengingatkan bahawa kalau kita tidak segera mempunyai komunikasi yang berkesan tadi, kemungkinan habis, mungkin hampir pasti, minta maaf kalau saya berkata begitu, kita akan pergi kepada fasa yang ketiga tu. Maknanya kita ketidakseimbangan kuasa, dan kita pula di situlah juga ada yang dinamakan penderaan agama. Kita diberikan ayat-ayat Al-Quran, isteri kena taat, nanti suami yang tentukan dia masuk syurga ke tidak, macam itulah. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa, ar-rijal qawwama, itu konsep qawwama itu sangat indah, tetapi dia digunakan pula lelaki berkuasa terhadap wanita. Lelaki adalah pemimpin, ketua, semua-semua tu. Jadi akhirnya kita pun tak apalah, inilah nak jadi wanita solehah walaupun dibalun tak dihormati, duit gajinya semua dinikan kerana saya yang bagi awak kebenaran untuk bekerja, jadi semua hak saya. Itu juga dinamakan sebagai penderaan ekonomi, macam-macam Dayu kalau kita. Dan sebenarnya kita pun selalu cakapkan tentang dengan domestik kan, KRT kan, keganasan rumah tangga dan seterusnya. Kebanyakannya berada di dalam yang tadilah, yang bahagian ketidakseimbangan kuasa. Mereka sampai kepada tahap kestabilan, sampai kepada tahap komitmen. Tetapi kadang-kadang kita tahulah bila dah mungkin sudah tak tahan sangat tu, dia banyaklah cara-cara yang dia akan dilakukan. Jadi saya ingat kita boleh berbincang tentang keadilan dalam rumah tangga. Cinta saja tak mencukupi. Cinta tu mungkin boleh masa romantik tu lah, yang tadi tu bau angin pun wangi,
Semuanya comel, tu bolehlah. Tapi di saat kita mula melihat, oh di sini memang ada real ni manusia yang seorang ni yang kita dah jadikan pasangan hidup kita, macam mana nak hidup lagi ni. Bila kita tengok banyak sangat yang kita mungkin tak setuju, kita cakap macam ni dia faham macam tu. Itu belum lagi tak setuju dengan mak ayah dia pula. Dan dia juga tak senang dengan mak ayah kita, habislah. Wallahu a'lam. Hidayu, saya rasa cukuplah untuk menjelaskan tentang perkara ni. Okey, baik Dr. Ha, rasa tak puas dengan sharing daripada Dr. Ha malam ni. Berdasarkan sharing Dr. Ha tadi, cinta saja tidak mencukupi dalam perkahwinan. Selepas fasa romantik tu, adanya fasa perebutan kuasa. Jadi suami dan isteri perlu bijak untuk memainkan peranan dan juga berkongsi kuasa bersama. Sebagai penutup, mungkin Dr. Ha boleh rumuskan perkongsian malam ni. Okey, sebagai rumusan, kalau kita lihat mungkin kalau dalam rumah tangga yang kita dapati mungkin pasangan kita tak memahami kita dan berlakulah seolah-olah ketidakadilan ni dalam rumah tangga tu, asyik kita saja mungkin yang kita rasa sangat terbeban. Seorang lagi tu tidak mengambil tanggungjawab contohnya. Mungkin bagus perlu kita membuat satu muhasabah yang mendalam, refleksi terhadap daripada awal lagi lah di fasa mana kita dalam perkahwinan itu. Dan dari situ mungkin kita lihat ada perkara-perkara yang paling penting adalah kita kena mampu menyatakan pengharapan kita terhadap rumah tangga tu. Dan kalau dan kita lihatlah bagaimana pasangan kita punya respon. Kalau misalnya masih lagi dia pun saya rasa saya tak adil dengan awak selama ni, tu insyaAllah lah tu nampaklah adalah peluang lagi. Tapi kalau nampak memang sudah retak menanti belah tu mungkin sebab dah terlalu lama masalah itu diletak di bawah kapet saja. Jadi untuk orang kata secara ringkasnya, untuk mengelakkan berlakunya penderaan emosi dan juga ketidakadilan ni secara berpanjangan, maknanya kita tak maulah berada dalam ketidakseimbangan kuasa tu tadi, Dayu. Kita mungkin memang kena pertamanya tahu tentang fasa-fasa kehidupan perhubungan ni. Keduanya kita kena bersedia bahawa selepas fasa romantik adalah fasa perebutan kuasa tadi. Jadi kalau kedua-duanya sudah memahaminya, maka kita akan lihat masing-masing sudah ada persediaan. Yang paling penting adalah juga mendapatkan sokongan-dokongan daripada orang-orang sekeliling kita yang akan dapat membantu kita saat berlakunya kesukaran ini. Yang seterusnya, kita mungkin tidak selalu juga muhasabah diri sendiri, bertanyakan kepada pasangan kita apa yang perlu kita baiki. Itu satu lagi kan. Dan ini jaranglah dibuat. Kalau ini dibuat, kita mungkin kalau ada ketidakadilan, ada seorang tu yang terasa menjeruk perasaan, dia tak lamalah, dia tak tunggu sampai hujung gitu kan. Jadi tapi tentulah sekali Dayu, di sinilah letaknya kita punya yang selalu kita katakan ego tu. Kita rasa takkan dia tak faham kan. Takkan saya juga yang nak mulakan, dialah dulu mulakan ini sebenarnya fitrah manusia. Kita nak pertahankan diri kita daripada disakiti, daripada kita dilukai. Oleh sebab itu kita tidak menjadi orang yang pertama yang nak terjun di dalam medan itu sebab kita takut orang sebelah sana pula kita bertepuk sebelah tangan aja contohnya. Tapi pada saya kalau kita lihat hubungan suami isteri ni pahalanya besar. Dia adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dan Allah sentiasa mempertautkan hati. Pada saya Hidayu, it's worth everything to save the marriage. Kalau katalah kita akhirnya berpisah contohnya, hanya kerana kita tak mau nak mengalah maksud saya ni bukan mengalah hingga didominasi tadi tapi tadilah bila orang ni tarik kan, kita kena kendurkan walaupun kalau ikut nature kita nak tarik juga. Nak tarik juga So tapi kita juga yang menarik ni, kita kena tahu macam susahnya orang sana nak memberi sebenarnya. Sebab petang nanti dia pula tarik, kita kan susah juga nak bagi. Jadi let us be vulnerable. Kita memang kasih sayang ni tidak akan terbentuk kalau kita tidak mengambil risiko terhadap kasih kita yang mungkin tak berbalas. Hati kita yang mungkin akan
yang diguris, ya, patah hati seterusnya tu. Dan mudah-mudahan ya Allah sentiasa mengikat hati-hati kita ini. Ya, dan selalu kita kata hingtil jannah itu bukan hanya untuk apa kata retorik di mulut saja. Itu doa tu. Sebab nanti di jannah itu kita tak perlu lagi dah berebut kuasa. Kerana di situ adalah tempat di mana Allah memberikan keridaan-Nya. Dan terus sekali kebahagiaan itu kita nak kongsikan dengan orang yang selama ini ya, sangat penting dalam kehidupan kita. So insya-Allah lah ya, pesanan saya Idayu, perkahwinan ni ya, dia mempunyai segala alasan untuk dipertahankan, insya-Allah. Don't give up on it. jangan mudah putus asa, insya-Allah. Ya. Dan kita lihat ya, pasangan yang akhirnya mungkin berpisah itu bukan berpisah secara seronok kan, bukan berpisah yang suka-suka. Mungkin dia hati tu banyak yang terbuku. Kecuali lah kalau misalnya hubungan tu memang suami duk mendera isteri saja kan, atau isteri mendera suami, mungkin perlu berpisah. Tapi kebanyakannya tidak sampai ke tahap itu. Ya. Bila kita menyakiti orang kita kasihi Idayu, kita sebenarnya tersakiti 2 kali ganda lagi. Dan berhentilah menyakiti orang yang kita sayang tu, sebab nanti kita pun lagi sakit. Jadi mungkin ya, daripada menyakiti, marilah kita menyembuhkan segala luka dan kalau parut ada pun ya, paling tidaknya hubungan kita tidak akan ya berkesudahan dengan penderitaan untuk kedua-dua kita dan juga anak-anak yang ya hadir dalam keluarga kita ni. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah, saya kira 30 minit masa bersama dengan Prof. Ha tadi sangat bermakna. Kita telah dapat pelbagai tips dan juga input untuk membangunkan rumah tangga kita. Seperti kata Prof. Ha tadi, perkahwinan itu sangat-sangat bernilai dan untuk kita selamatkan. Dan bagi saya sendiri, sebenarnya tidak ada yang gagal. Cuma hanya ada mereka yang berhenti berusaha. Jadi untuk kita semua selamatkan dan perkahwinan dan juga harmonikan rumah tangga kita. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.